Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan lagi beri nikmat yang banyak pada kita, yang mana dapat kita mulakan malam kita ini dengan berada di rumah Allah, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita alhamdulillah tunaikan perintah yang sangat besar, iaitu solat maghrib, salah satu daripada solat fardu yang 5 secara yang paling disukai, dilazimi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu secara berjemaah di tempat azan, diazankan di awal waktu. Inilah cara yang terbaik, tuan-tuan. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat pula jadi tetamu Allah. Allah masih pegang kita ni, nak tunggu isyak, masih lagi beri taufik pada kita untuk kita dapat duduk dengan niat i'tikaf menunggu waktu isyak. Sambil tu kita berada dalam majlis muzakarah untuk kita bincangkan daripada kitab kita ini, Penawar Bagi Hati, ya, insya-Allah. Kita pun dah berada di penghujung kitab lah, kan? Kita pun dah berada di penghujung kitab kita dah. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah, kita dapat berada di rumah Allah dengan begitu aman. Tidak macam saudara-saudara kita di Palestin, terutamanya Gaza, yang sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kezaliman yang berlaku ke atas mereka. Dia perang ni satu hal, tapi jenayah perang ni satu hal lain. Kita kena faham, peperangan itu peperangan, tetapi jenayah perang ni perkara lain pula, kan? Jadi apa yang saudara-saudara kita di Gaza tu maksud dia Gaza lah. Gaza tu dah Inggeris, bahasa Arab dia sebut Gaza. Orang putih payah pun nak sebut Gaza ni, kan? Gaza. Jadi dia panggil Gaza je. Jadi kita fahamlah, bukan ceritanya bukan masalah Gaza saja, Gaza saja, tuan-tuan. Palestin ni dia ada, secara mudahnya dia ada 3 kawasan yang di bawah pemerintahan kerajaan Palestin sendiri, iaitu pertama Gaza, yang kedua Baitul Maqdis Timur, dan yang ketiga Tebing Barat. Inilah kawasan yang berdasarkan Treaty Perjanjian Oslo, maka ia adalah di bawah pentadbiran kerajaan Palestin. Jadi kita biasa dengar berkenaan apa yang berlaku di Gaza. Betul lah tu, maknanya memang keadaan mereka sangat kritikal, keadaan mereka begitu getir sekali. Itu yang berlaku di Gaza, kita semua tahu. Hari-hari bom, hari-hari mereka dibom, kan? Manakala di tempat lain seperti Baitul Maqdis Timur, Baitul Maqdis Timur ni lah terletaknya Masjidil Aqsa. Kat Gaza tu tak ada Masjidil Aqsa kat Gaza. Jadi di Baitul Maqdis Timur ini, atau dalam bahasa belah baratnya, East Jerusalem. East Jerusalem, sebab Jerusalem ataupun Baitul Maqdis dibahagikan 2. Satu, Baitul Maqdis Barat di bawah pentadbiran kerajaan Israel, Zionis Israel, dan Baitul Maqdis Timur di bawah pentadbiran kerajaan Palestin. Kemudian Tebing Barat. Jadi 3 kawasan ni semuanya terkesan, tuan-tuan, dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Kalau di Gaza memang kita tahu cerita dia, mungkin media sosial pun penuh dengan cerita pasal mereka.
kita pun muzakarah hari-hari, update hari-hari tentang Gaza ni. Kalau di Gaza saja tuan-tuan, di Gaza, di Gaza ini saja tuan-tuan, dah berapa orang dah korban, syahid? Kalau ikut dia punya statistik hari ni, yang dapat disahkan ialah 11,000. Itu yang dapat disahkan. Ramai mana lagi yang belum ditemui, tak tahu hidup ke mati di bawah timbunan-timbunan. Itu kita tak tahulah, wallahu alam. Dan itu pun kalau mengikut siaran rasmi ataupun maklumat rasmi, Kementerian Kesihatan Palestin pun dah tak dapat nak pastikan angka yang mereka bagi itu dapat update dengan betul. Kerana semua asal nama hospital semua telah serang, telah dibom, dibinasakan, digempur. Jadi tak tahulah. Cuma yang dapat disebut ialah dah 11,000 mereka yang terkorban, yang syahid di dalam peperangan ini. Manakala di Baitul Maqdis Timur dan juga di tebing barat berlaku juga syahid ini dengan jumlah ratusan. Tapi mereka tak kena bom lah, cuma mereka ditembak. Dan setengah-setengah kawasan pendatang-pendatang haram Israel ni, yang merampas rumah selama ni, merampas tanah orang Palestin, mereka mula menyerang orang-orang Palestin, orang-orang kampung di kampung-kampung, di pekan-pekan di tebing barat dan juga Baitul Maqdis. Jadi berlakulah kat situ korban kesyahidan, sama ada ditembak oleh askar-askar Israel dengan alasan yang tak masuk akal pun, tapi memang sengajalah, orang kata sengaja, kan? Dan Masjidil Aqsa sekarang ini hanya dibenarkan orang masuk orang-orang yang betul-betul dah tua je. Orang tua saja, itu pun dengan bilangan yang terhad. Masih ada azan, masih ada semua, sebab di tebing di Baitul Maqdis dia tak adalah bom pakai perpandu tu kan, ataupun melalui serangan udara. Taklah. Cuma mereka berada dalam sekatan-sekatan yang sangat diketatkan. Kemudian halangan-halangan yang sengaja ada-adakan untuk menyusahkan penduduk-penduduk tempatan dan untuk memberi peluang mereka ditembak. Dia tak bagi keluar rumah, dia tak bagi masuk jalan ni, tak bagi masuk jalan tu. Kalau termasuk dia tembak. Tak kira budak, tak kira orang tua, tak kira orang perempuan, tak kira siapa, tembak. Itu yang berlaku. Ini berdasarkan statistik yang saya dapat maklumat hari ni lah, untuk hari ni, untuk yang kita dapat hari ni, maksudnya yang semalam lah kan. Yang hari ni tunggu esok lah pula. Jadi itulah yang sedang berlaku. Jadi kita syukur Allah Ta'ala belum uji kita tahap macam tu. Kita masih lagi dapat datang solat dengan begitu tenang, dengan segala kemudahan yang ada kan. Ada aircon lagi, tak cukup aircon, ada kipas lagi. Kipas pula saya silap ramai daripada jemaah kan. Bukan surau ni lah saya cerita ni, tempat-tempat lain kan. Tapi kita bila dalam keadaan nikmat gini, kita tak rasa lah. Kalau dah kena macam kat sana, mungkin baru kita teringat kan. Macam hari tu lah, kena Covid 2 tahun tu, semua nak pergi surau. Yang orang tak bagi, itulah yang kau nak pergi kan. Cabar fatwa tu, cabar fatwa ni, marah ulama tu, marah mufti ni, marah jawatan agama, marah orang tu, marah orang ni. Sebab apa? Tak nak bagi Jumaat, tak nak bagi jemaah. Orang dah buka elok tak datang pula. Tak ada dah yang ya sangat hari tu kan. Ini perangai kita. Memang perangai kita ni macam tu lah, manusia ni. Yang orang tak bagi, itulah yang kau nak datang. Orang dah suruh datang ni tak nak pula, jenuh lah azan, hayya ala solah kan, habis lagu lah Bilal tu bawa, tak adanya datang. Kita kena sedih tuan-tuan. Lebih-lebih lagi jika dalam keadaan saudara kita umat Islam di Palestin, baik di Gaza, baik di
timur, Baitul Maqdis timur, baik di tebing barat, mereka sedang berada dalam keadaan yang sangat gawat, yang sangat-sangat getir, kan? Patut kita ni sebagai tanda kita syukur, kita sama-samalah datang rumah Allah, makmurkan rumah Allah, salinglah mengingat, saling mengajaklah untuk datang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita bantulah saudara-saudara kita ni. Kita bantu dengan apa saja kemampuan yang kita ada, apa saja kebolehan yang kita ada, apa sajalah peluang yang kita ada. Itu menjadi tanggungjawab kita, kan? Cuma selalunya orang kutip derma lah, kan? Surau ni dah buat kutip derma untuk Palestin, dah buat ke tak buat? Orang tu tengok orang ni tengok orang tu ni nak anggur ke nak eling, tak tahu ni, kan? Dah ada buat dah. Apa dia? Tak buat lagi. Belum buat lagi, kan? Tapi secara individu lah, kan? Kita mana peluang yang kita dapat, kita hantar. Tuan-tuan, kutip derma ni bagus, sangat penting, kerana kesempitan kehidupan kita semua tahulah, air dipotong. Maka sangat penting sekarang ni, yang paling penting ialah air bersih dan juga makanan. Makanan. Ini yang menjadi kegusaran sekarang. Cuma yang yalah, alhamdulillah saya tengok dah sebulan ni, dah 36 hari ni, memang alhamdulillah lah, semua concern, ada yang buat tunjuk perasaan, ada yang buat perarakan, ada buat semayang hajat, kunut nazilah, ada yang buat derma, buat kutipan bantuan dan sebagainya, kempen, macam-macam usaha kita buat, boykot pun kita buat. Jadi ini semua adalah sangat-sangat penting. Penting itu dari segi kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Buatlah apa kemampuan yang kita ada, apa sahaja yang kita mampu kita buat, tuan-tuan. Kemampuan kita berbeza-beza, tapi yang penting kita tanya diri kita, apa yang aku mampu. Dan Allah Ta'ala pun akan tanya yang tu, apa yang kita mampu. Tapi apa pun kita kena buat tindakan. Cuma yang saya kadang-kadang kita biasa dengar, kan, orang kata kita kena bantu Palestin ni sekurang-kurangnya dengan doa. Yang tu saya agak rasa ralat sikit. Sebab bila perkataan sekurang-kurangnya dengan doa, seolah-olah doa ni dah berada ranking yang akhir dah, ranking yang hujung-hujung dah untuk bantuan. Mungkin kita rasa dengan kita berharap 20,000, 30,000, 500,000 tu, itu lebih hebat. Dengan bantuan kita bakar bendera Israel tu lebih hebat. Dengan boykot Colgate, boykot McD, boykot tu, itu lebih hebat. Tapi tuan-tuan, sebenarnya bantuan doa lah yang paling penting sekarang ni. Bantuan doa. Kita kena banyakkan sujud pada Allah dan banyakkan munajat dalam sujud kita, memohon bantuan kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita rasa derma itu lebih penting. Betul, derma itu penting. Tetapi derma nak banding dengan doa, maka jauh lebih penting doa. Doa itu lebih besar bantuannya. Hari ni kita derma RM10. Lepas tu dia ada cas pengurusan pula. Tengoklah, katalah yang sampai ni RM7 digunakan untuk beli barang bantuan. Maka kita pun bagi barang bantuan tu. Sampai kat Rafah, entah dapat masuk, entah tidak, kita pun tak tahu bantuan tu sampai. Pahala insya-Allah kita dapat. Tetapi hasrat kita membantu tu, bantuan kita tak tahu, tuan-tuan, sampai ke tak sampai. Begitulah juga yang lain-lain, tuan-tuan. Kita boykot, alhamdulillah. Tujuan kita menyampaikan mesej bantahan dan untuk melemahkan ekonomi, katanya lah, kan, melemahkan ekonomi Israel ni. Kerana yang jenama-jenama yang diboykot tu menyumbang kepada Israel, katanya. Baik, alhamdulillah. Mungkin dapat sampai mesejnya, mungkin tak dapat. Mungkin tercapai objektifnya, mungkin tidak, kan? Kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi
Kalau kita doa, ada tak satu kuasa yang boleh halang doa kita daripada sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak? Sampai dah nak naik dah, tiba-tiba ada peluru pandu Israel tembak doa kita ni tak sampai, jatuh pula doa tu kan. Macam bantuan air, bantuan makanan nak masuk Rafah, dah kena serang, kena tembak, kena bom, tak jadi, tak dapat masuk, tak dibenarkan, kadang-kadang tak buka. Ada tak doa? Ada tak satu teknologi, satu kekuatan, mana-mana tentera ke apa, senjata ke apa, yang boleh halang doa kita? Tak ada. Confirm sampai. Dan kalau sampai ramai-ramai berdoa ni, adalah yang makbul seorang dua. Allah buat keputusan untuk bagi bantuan. Ada tak mana-mana teknologi, ada tak mana-mana kuasa, ada tak mana-mana kekuatan yang boleh halang bantuan Allah SWT daripada sampai? Tak ada. Pun tak ada juga. Dan kita ni, kekuatan kita orang Islam daripada dulu sampai sekarang, tak ada dalam perkara lain kecuali bantuan Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah, barulah Allah Ta'ala sebut tentang al-fathu, yakni kemenangan, pembukaan. Syarat dia kena dapat dulu pertolongan Allah. Allah tak kata bila Rasulullah dapat menawan Makkah, Allah tak kata setelah Muhammad berjaya melancarkan strateginya. Tak ada. Allah tak cakap macam tu. Allah kata ini bantuan aku. Bila datang bantuan aku, maka kejayaan, kemenangan, pembukaan. Maka demikian jugalah tertib dia sampai kiamat. Itu kita kena faham. Mungkin kita rasa dengan buat perarakan tu lebih hebat. Saya tak kata jangan buat. Satu dunia sedang buat sekarang. Penting juga sebab kita nak melahirkan bantahan dan nak menyampaikan mesej, tekanan, pressure kepada yang ditargetkan. Tetapi kita jangan meletakkan doa itu sebagai bantuan yang lebih rendah daripada benda lain. Sebab apa? Kerana itu adalah cara yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu meriwayatkan, mengatakan, menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, atau dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, idza hazabahu amrun fadi'a ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila digusarkan oleh sesuatu, hazabahu amrun, ditimpakan kegusaran oleh sebab-sebab sesuatu, solat, baginda terus solat. Dalam riwayat lain, fazi'a ila shalah, bersegera mendirikan solat. Itu contoh yang yang Nabi SAW tunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Dan Nabi tunjuk secara praktikal. Ayat tadi prinsip dia, apa-apa minta tolong dengan Allah ni, pertama kena ada sabar, yang kedua kena ada melalui solat. Contoh terus Nabi SAW tunjuk. Sahabat tengok Nabi SAW bila ada apa-apa saja yang menggusarkan hati baginda, sesuatu perkara tu, solat terus Nabi SAW semayang. Dalam surah Al-Hijr ayat 97-98, Allah Ta'ala kata, laqad na'lam, sesungguhnya kami mengetahui, kami sungguh-sungguh benar-benar mengetahui betapa sempit dadamu dengan apa yang mereka katakan. Ni Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Muhammad ni. Sempit dada ni, kalau kita bahasa Melayu kita ni, sesak nafas kan? Macam kita dengar cerita Gaza, cerita macam mana kezaliman yang dibuat pada saudara-saudara kita di Palestin, sesak nafas kita ni kan. Maka apa yang Allah Ta'ala ajak, fasabbih bihamdi rabbik, maka hendaklah kamu bertasbih memuji Tuhan kamu, wa kum minas sajidin, hendaklah kamu jadi orang-orang yang sujud, hendaklah kamu jadi daripada kalangan orang yang sujud.
Dalam tafsir-tafsir sujud tu maksud dia solat. Kenapa sujud tu disebut? Kerana sujud inilah keadaan yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhan, kata Nabi SAW. Dan Nabi perintahkan, maka perbanyakkanlah doa dalam sujud. Dia tak suruh banyakkan tasbih, dia kata banyakkan doa dalam sujud. Inilah kekuatan yang benar-benar sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestin sana. Tuan-tuan, kita kutip derma ni berapa kali ya? Kita nak derma lah, kita sendirilah nak derma berapa kali sehari. Dalam seminggu berapa kali kita nak derma? Dalam sebulan berapa kali kita sanggup derma? Kemampuan kan? Saudara kita kena bom hari-hari, takkan padan dengan derma sekali tu je. Lepas tu kita dah rasa sedap hati, dah aku dah tolong dah. Tak tuan-tuan. Macam hari ni kalau sekarang saya kata semua saya nak buat lancarkan gerakan minta derma hari ni. Mungkin ada yang kebetulan bawa duit, ada yang tak bawa duit, ada bawa banyak, ada bawa sikit kan? Maknanya tak sama kemampuan kita. Tapi kalau kata kita semua berdoa, ada yang tak kerti berdoa, ada yang tak boleh berdoa, tak ada masalah. Semua orang mampu berdoa. Maknanya semua orang mampu memberikan bantuan, kan? Jadi kita buatlah apa saja inisiatif program untuk membantu, tetapi kena utamakan bantuan melalui sujud kita, melalui kekuatan sujud kita, melalui kekuatan doa kita, rintihan kita, dengan hati yang remuk, dengan penuh kerisauan, kesedihan, kita mengadu kepada Allah, minta bantuan Allah. Sebab hanya apabila datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahaja kekuatan kita. Kekuatan kita orang Islam ni ialah bantuan Allah. Kalau kita tak dapat bantuan Allah, takkan ada apa-apa. Mana dalil? Belajarlah daripada Badar, Uhud, Khandaq sampai Hunain sampai Tabuk. Allah dah tunjuk cukup lengkap dalam sirah Nabi SAW. Di Badar berapa ratus orang? 300 lebih je. Ada kata 313, ada kata 305. Tak apalah, 300 lebih lah kita kata. Pasukan lawan orang Quraisy 1000. Maknanya seorang kena lawan 3 lah paling tidak, nisbah. Tapi menang ke kalah? Menang. Allah Ta'ala sebut tentang Badar, dan Allah Ta'ala kata apa? Bukan menang tu kerana malaikat 5,000 malaikat tu turun, tapi kerana kami yang membantu kamu. Ini bantuan Allah. Begitu juga kalau kita tengok dalam perang Hunain. Dalam peperangan Hunain, iaitu peperangan yang berlaku antara pasukan jihad orang Islam, jemaah jihad orang Islam ni menentang kabilah-kabilah Arab selepas peristiwa Fathu Makkah bulan Syawal tahun 8 Hijrah. Pasukan orang Islam pada masa tu 12,000. Mana ramai tu 12,000. Jadi diorang dah confident dengan ramai diorang. Diorang dah confident dengan ramai diorang. Sebab pada masa tu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam pun ramai dalam tu. Jadi orang baru ni dia tak berapa faham. Dan dia berasa a'jabatkum kathratukum, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Mereka merasa takjub dengan bilangan mereka yang ramai. 12,000 ni nak lawan beberapa kabilah yang belen-belen yang tinggal lagi ni, Ghatfan, Saqif dan sebagainya. Apa jadi? Bila sampai di Wadi Hunain, mereka telah kena ambush dan mereka telah menjadi kucak-kacir, habis undur belakang, berterabur lah, mudah ceritanya, berterabur. Sampai Nabi SAW kena laungkan. Nabi SAW laungkan, Ana Nabi la kadhib, Ana Muhammad ibn Abdul Muttalib. Aku Nabi bukan pendusta, aku Muhammad cucu Abdul Muttalib. Sampai orang kata bangkit asal lah kan. Kemudian Nabi tegur, mana orang Ansar, mana orang Ansar kan?
Barulah tersusun balik, baru dia orang tersedar, terus mereka dapat susunkan balik. Barulah Allah SWT betulkan balik keyakinan mereka, baru bantuan Allah datang, barulah menang Hunain. Ini Allah SWT ajar supaya kita jangan yakin dengan selain bantuan Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya suruh diri saya dan tuan-tuan, gunakanlah kekuatan sujud, kekuatan doa kita setiap hari. Setiap hari kita bersujud, maka dalam sujud-sujud kita mohonlah pertolongan untuk orang-orang saudara-saudara kita yang sangat dalam keadaan yang sangat gawat di Palestin, terutamanya di Gaza ataupun Gaza. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka. Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan perkara ini segera, selamatkan mereka, diberikan kesabaran, berikan kekuatan untuk menanggung segala musibah ini, dan juga semoga Allah terima semua yang meninggal, yang terkorban di kalangan mereka sebagai syuhada. Dan kita juga diberi peluang untuk sama-sama mendapat saham dalam perjuangan untuk membebaskan tanah suci ketiga kita, Baitul Maqdis dan masjid, antara 3 masjid tersuci kita, yakni Masjidil Aqsa, daripada genggaman ataupun penguasaan Zionis Israel, insya-Allah. Baik, kita tengok kepada kitab kita. Baru nak masuk kitab ni, nak habis dah masa, tapi saya masuk juga. Kita sebenarnya tinggal lagi, ni dah 98, 99 dengan 100 tu pun setengah muka je. Jadi sebenarnya kitab kita ni tinggal 1,5 muka je lagi. Jadi kalau tak beranjak satu muka pun ataupun satu perenggan ke, rasa macam rugilah sangat kan. Jadi insya-Allah kita tengok dalam buku kitab saya ni, cetakan saya ni, muka 98 kat bawah tu, kata musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati ziarah akan kubur. Tuan-tuan, maka kata Syekh Abdul Qadir lagi, antara perkara yang boleh menolong kita untuk mengingatkan mati, sebab zikrul maut ini adalah satu perkara yang penting untuk menyedarkan kita. Zikrul maut, mengingati mati. Jadi cara mengingati mati ni, dia bukan maksud kita berzikir mati ni, maksud kita pegang tasbih tu mati. Jangan dibuat cerita lagu tu. Saya tak ajar tu. Kalau tuan-tuan buat, itu cerita tuan-tuan. Saya tak ajar. Bukan maksud mati, maut. Itu macam dah guru Yahya pula kan. Bukan macam tu tuan-tuan. Antara yang macam mana yang kata ingat mati, antaranya kita lazimkan untuk ziarah kubur, lazimkan ziarah orang sakit. Itu antara dia lah. Jadi banyaklah dia punya tujuan, tapi salah satunya ialah untuk mengingatkan kita tentang mati. Jadi ziarah akan kubur kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menganjurkan demikian, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, zuru al-qubura fa innaha tuzakkirul mauta. Artinya ziarah oleh kamu akan kubur kerana bahawasanya memperingat ia akan mati. Maksudnya antara tujuan kita ziarah kubur, yang mana kita ni paling tidak pun hari raya kan, hari raya pergilah ziarah kubur. Cik baik ada raya. Kalau tak ada raya, langsung tak ziarah. Sedangkan ada perintah Nabi SAW untuk ziarah kubur. Untuk ziarah kubur. Dan tak semestinya ziarah kubur tu kita ziarah kubur mak ayah kita je saja kan. Petang-petang bawa kereta, naik kereta ramai-ramai pergi kubur. Orang tanya ke mana tu kubur? Kan, hari raya ke hari ni? Itu masalah kita. Asal raya ingat kubur, asal kubur ingat raya. Tak tuan-tuan kan? Maknanya kita kena lazimkan juga ziarah kubur. Dahlah kubur kita ni payah nak jumpa, betul tak? Kubur ni entah sorok kat mana kubur kan. Patut kubur ni tepi jalan besar, barulah kita nampak lalu hari-hari. Sebab apa? Kubur ini dapat mengingatkan kita kepada mati. Macam tu. Dan sabdanya
sabdanya, yakni sabda Rasulullah SAW lagi, kuntu nahikum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah aku dahulu melarang akan kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahlah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang, kerana bahawasanya menyebabkan ia akan zahid pada dunia, mana zuhud, akan jadi zuhud dengan dunia ini, dan memperingat ia akan akhirat. Kita bila kita selalu ziarah kubur, kubur ni akan menyebabkan kita semakin lerai daripada keduniaan. Sebab bila kita ingat mati, dunia ni akan jadi renggang. Kalau tak, kita akan jadi rapat sangat dengan dunia, macam magnet jadi dia, melekat. Kan, betul tak? Melekat. Kalaulah ada anak kita pergi cala kereta kita, kan, panjang lurus dia punya tarik tu kan, agak-agak kereta yang tercala ke hati kita yang tercala? Hoi, mau kena titik budak tu. Buat apa? Besar sangat kereta tu. Benda tu dia bukan kita kata dengan mulut aku sayang keretaku, bukan. Tetapi dalam hati kita ni, yang kita duk bayar tiap-tiap bulan ni, dia punya kesan dia tu melekat dengan hati kita tu. Jadi inilah tuan-tuan. Tapi kalau kita ingat pada mati, benda tu akan mula renggang. Kita hidup kat dunia ialah hiduplah, tetapi hidup kita ini bukan untuk dunia. Dan kata Rasulullah, pergi ke kubur itu juga mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi kita akan ingat kepada akhirat. Bila teringat akhirat, barulah kita ada kesediaan buat persiapan untuk akhirat. Kan? Itu adalah perkara yang orang kata menjadi satu perkara yang melazimkan. Bila kita ingat je akhirat, confirm kita akan terdorong untuk bersedia, terdorong untuk bersedia untuk akhirat. Yang kita tak bersedia sangat untuk akhirat ni sebab apa? Kerana kita tak ingat sangat, rasa akhirat ni macam jauh je lagi, kan? Takkan lakut, takkan lakut, kan? Tengok-tengok petang tu meninggal. Sekarang ni orang tak kira sakit, tak kira sihat dah tuan-tuan. Tak kira perang ke, tak kira aman ke, nak mati ni dia mati je. Nak mati ni dia mati je. Jadi sebab itu ziarah kubur ini, antara manfaat dia ialah untuk kita dapat mengingatkan diri kita kepada mati. Kemudian kata pengarang kita lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Bila kita selalu ingat mati, maka kita pun tak adalah berangan tu panjang. Dan tak panjang angan-angan itu adalah suatu yang terpuji, satu kelakuan, maknanya satu sifat yang terpuji, sifat hati, sifat hati, sifat hati yang terpuji. Banyak masalah kita ni kerana kita rasa umur kita ni panjang. Tu angan-angan itu. Tu saya kata, kita ni merancang macam-macam, itu semua hanya angan-angan. Besok ada cuti lagi, lusa ada cuti lagi, setengahnya kan. Kita pun perancangan, macam-macam lah angan-angan kita. Tu angan-angan je tu. Ada jaminan kita sempat hidup esok? Tak ada pun. Tak ada jaminan pun. Jadi tuan-tuan, sebab itu semua adalah angan-angan disebabkan kita merasa mati itu jauh lagi daripada kita. Sebab itu di sini musannif kita mengingatkan bahawasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Sebab apa? Kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi
barang yang kemudian daripada mati. Kemudian daripada mati maknanya apa yang selepas mati. Bila kita ni pendek angan-angan, maknanya aku ni tentang esok aku dah mati. Kalau kita teringat gitu, maka sudah tentu mendorong kita untuk buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Masalah kita tu tangguh yang tu, tangguh yang ni, tak ada bersungguh sangat buat yang tu, tak bersungguh sangat buat yang ni tu. Sebab apa? Sebab kita rasa masa panjang lagi, peluang masih ada, umur pun panjang lagi. Inilah angan-angan yang menyebabkan kita menangguhkan segala-gala. Sebab kita rasa masa masih ada. Apa? Esok masih ada. Esok masih ada. Tengok-tengok tiada esok bagimu. Habis. Dah rancang macam-macam ni, tapi rupanya tiada esok bagimu. Dia ingatkan esok masih ada. Ini tuan-tuan, kalau kita ni jenis yang pendek angan-angan, mana kita dah rasa aku ni tentang petang ni aku mati, apa akan jadi daripada pagi lagi? Kalau pagi-pagi kita dah rasa tentang petang ni aku mati kan, sudah tentu kita akan cuba isi sepanjang hari itu dengan segala perkara yang boleh menguntungkan kita untuk kehidupan selepas mati. Sebab itu mengingati mati, memendekkan angan-angan adalah sifat yang terpuji. Jadi ini tuan-tuan, perkara ni kita kena ingatlah. Itu pun jika kita faham dengan faham yang betul. Ada orang dia ingat mati tapi dia dapat fahaman yang negatif. Yang negatif menyebabkan tindak tanduk dia, reaction dia pun negatif. Dah monyok satu hari tak buat apa dah. Kan, pergi pejabat pun tak nak. Kenapa dah? Nak mati dah. Sedangkan Nabi SAW ajar apa? Jika kamu dah tengok hari kiamat dah langit dah terbelah hari kiamat, di tangan kamu ada anak benih, kamu tanamlah benih tu. Kalau kita kata lah dah kiamat kot. Kalau tak kiamat tu kita tahu. Kalau tak kiamat tu kita faham. Ini dah kiamat pun suruh tanam lagi. Kan? Jadi inilah yang kita kena faham dengan kefahaman yang betul. Jadi insya-Allah kita bagi laluan kepada azan insya-Allah.
محمد الوسيلة والفضيلة ومقام محمد الذي وعده. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Jadi berkenaan dengan pendek angan-angan itu akan menyebabkan kita teringatkan pada mati, yang mana mendorong kita itu untuk buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Sebab kita semua beriman mati bukan kesudahan. Yang tu yang kita tengok sekarang ni, apa yang berlaku kat Gaza kan. Ramai orang-orang barat mula nak baca Quran, ramai yang masuk Islam. Kenapa mereka terkesan tengok macam mana orang di Gaza ini dapat hadapi keadaan yang begitu dahsyat dengan tenang, dengan redha, dengan penuh keimanan lah, kalau mudah kita cerita kan. Bukanlah tak menangis, tak sedih. Semua orang sedih, tapi maksudnya mereka tak adalah di luar, apa kita kata, di luar adab sopan sebagai seorang hamba Allah, tak ada. Jadi ramai mana orang yang terkesan. Kenapa? Kerana orang-orang Islam ini, orang saudara kita di Gaza tahu kalau mati syahid masuk syurga terus kan. Dan selepas kehidupan ini ada satu kehidupan lain. Ia bukannya satu penamat, ia bukannya satu kesudahan, dan ia bukan satu keputusan. Mati ni dia belum jadi keputusan lagi kan. Jadi tak ada masalah, sebab kehidupan selepas mati masih ada satu kehidupan lagi yang pasti, dan itu adalah kekal abadi kan? Maka sebab itulah kita dipuji jika kita dapat memendekkan angan-angan kita. Kerana apa? Bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan bahawasanya, kata pengarang kita, bersalah-salahan mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Jadi yang tu masing-masing. Kita ni masing-masing dari segi panjang angan-angan kita ni. Kalau saya tanya pun masing-masing juga jawapan nanti kan. Kalau saya tanyalah, target mati berapa tahun? Umur berapa tahun? Lain-lain jawapan dia. Saya tanya dalam satu kursus, saya tanyalah peserta tu semua belia-belia lah kan. Saya tanya, umur berapa tahun nak mati? Maknanya kalau dah sampai umur ni, kalau mati pun okey lah kan, puas hati dah. Ramai yang jawab 60 tahun. Sebab dia orang umur baru 20 tahun, jadi dia kata 60 tahun. Cuba saya tanya ni, ada tak yang 60 tahun nak mati? Ni ada dalam surau ni. Ada yang target 60 tahun dia mati, okey lah. Kalau aku 60 tahun mati, okey lah kan. Puas dah aku hidup 60 tahun. Haram, tak adanya kan. Kalau saya tanya dalam surau ni, mau jawapan majoritinya lah, kalau boleh 80 tahun ke 90 tahun ke kan. Nak sebut 100 tu takut orang kata melampau kan. Jadi sebutlah 80 tahun. Tapi dalam hati ikut aku ni je macam tun ke, okey juga kan. Ada contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sendiri kata Bersalah-salahan ni maksudnya berbeza-beza lah. Mereka itu dalam bab pendek angan-angan dan panjangnya. Setengah mereka itu mencita-cita ia akan panjang umurnya 1000 tahun. Kerana firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Artinya mencita-cita seorang daripada mereka itu bahawa dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Manusia ni kalau boleh nak abadi, immortal, nak abadi. 1000 tahun tu kira puas hati lah. Tak cukup lagi kalau tidur 1000 tahun.
Nabi Nuh 1000 tahun dah. Kan? Berdakwah saja 950 tahun. Dia jadi Nabi start umur 50 tahun. Berdakwah 950 tahun. Maknanya dia wafat umur 1000 tahun. Ya Allah. Kalau kita berapa generasi tu? 1000 tahun. Portugis serang Melaka tahun berapa? 15-11 kan? Kalau daripada tahun kita ni 23 ni berapa tahun? Baru 400-500 dah. Separuh baru umur Nabi Nuh. Itu pun kita rasa jauh sangat dah cerita Portugis ni kan. Jauh sangat dah kita rasa. Kalau cerita British tu dekat sikit kita rasa kan. Dan kalau cerita Portugis, Allah, 15-11 tu. Tapi Nabi Nuh 1000 tahun tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata ada di kalangan mereka itu yang bercita-cita umur dia kalau boleh sampai 1000 tahun. Mana tak nak mati dah tu. Cerita mudahnya kan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaikhu syabun ala hubbis nain. Apa dia? Tulil aishi wal mal. Artinya bermula hati orang tua. Hati orang tua macam kita ni dah tua dah kan. Hati orang tua muda ia atas kasih akan dua perkara. Orang tua ni dia boleh tua dalam semua benda, dia boleh tua. Tapi ada dua perkara ni tetap muda. Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasulullah yang kata ni, bukan saya. Pertama, lama hidup. Maknanya lama hidup, dan kedua harta. Hati orang tua ni pun kalau ikutkan dua perkara ni dia tetap muda. Apa dia? Nak umur panjang dan nak harta banyak. Dua ni tak, memang muda sentiasalah dalam hati kita. Sebab tu kita rasa jauh je akhirat ni. Kita rasa jauh je mati ni. Maka itulah Nabi SAW memberikan petua dia ni supaya kita sedar. Dihendaki dengan muda di sini, maksud yang kata muda tadi tu di sini sempurna kasihnya akan keduanya. Yang ni hidup yang panjang dan harta yang banyak tadi, seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Itulah yang dimaksudkan sebagai orang tua ni dia tetap muda dalam dua perkara, iaitu kasih akan hidup, umur yang panjang, dan juga akan harta kan, akan harta. Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak beri perhatian. Semoga kita ini dapat termasuk daripada orang yang selalu ingat akan mati kan. Jadi saya berhenti kat sini, insya-Allah minggu depan lah kot, kalau tak ada apa aral, minggu depan kita sambung, dan rasanya boleh habis lah kot kitab kita minggu depan. Bolehlah nak siapkan pulut kuning ke apa ke semua tu, boleh lah tu. Mana dah tahulah, ada yang berajak, maklum dah berapa belas tahun dah tak habis-habis kan. Ini dah nak habis kan, insya-Allah. Itu pun angan-angan semuanya. Jangan katanya minggu depan, malam ni pun tak tentu. Sebab tu kita kena selalu diajar untuk selalu sebut insya-Allah, kalau Allah menghendaki. Maksud insya-Allah tu, kalaulah Allah Ta'ala menghendakinya, berjumpalah kita minggu depan, dapatlah makan pulut kuning kan, apa-apalah kan, mihun pun tak apa kan. Insya-Allah habislah penantian berapa belas tahun kita belajar ni, habislah satu kitab, baru satu kitab tuan-tuan. Letih macam ni kan. Jadi gitulah tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal, dan sebenarnya kita dapat sampaikan apa yang kita dengar ini pada orang lain pula, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma.
اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم اللهم قوي عزائمهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم احزمهم فانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين نفوض أمورنا إليك إنك بصير بالعباد وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله